Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Tuan pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Taman Tun Sadun, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid, seterusnya saudara-saudari muslimin muslimat, sahabat sahabiah, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Tajuk pada malam ini ialah Ramadan, jihad dan kebijaksanaan. Cuma saya tengok dalam banner itu jihad dan kebajikan. Tak apalah, kita akan sentuh serba sedikit. Muslimin muslimat sekalian, kenapa saya memilih tajuk Ramadan, jihad dan kebijaksanaan ataupun dan juga kebajikan? Kerana Ramadan satu bulan, apabila datangnya bulan Ramadan, maka ia menjadi satu latihan kepada kita untuk menahan diri kita daripada melakukan perkara yang lazim kita lakukan, perkara yang halal pada bulan-bulan lain pada waktu siangnya. Tetapi apabila datang bulan Ramadan, kerana kepatuhan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sanggup untuk meninggalkan perkara yang kita sukai, perkara yang lazim kita lakukan, yang biasa kita lakukan dari hari ke hari. Tetapi kerana itulah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita meninggalkannya demi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu perkataan jihad perlu kita ulas. Jihad salah satu ajaran penting dalam ajaran Islam. Jihad merupakan salah satu syarat untuk menjadi seorang Islam Muslim yang benar-benar mukmin. Kerana jihad menyebabkan kita sanggup untuk bersusah payah demi mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada masa yang sama, jihad juga memerlukan kepada kebijaksanaan, memerlukan kepada kepintaran. Kerana jihad yang dilakukan secara sembrono, jihad yang dilakukan tanpa ilmu, tanpa perancangan, tanpa sistem, maka jihad itu tidak akan berjaya, dan jihad itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah jikalau kita melihat di sekeliling kita pada hari ini, kita akan dapati kenapa jihad mesti disertai dengan kebijaksanaan. Kerana orang yang melakukan kerja-kerja Allah Subhanahu wa taala tidak sepatutnya dipatuk pada satu lubang dua kali.
Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, jikalau kita melihat kepada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat melihat contohnya kutiba alaikumul qital dalam suratul Baqarah, kamu diwajibkan berperang. Al-qital maknanya perang. Kerana itu perkataan seperti ini, golongan orientalis umpamanya cuba mengaitkan perkataan al-qital sebagai terorisme yang ada dalam ajaran Islam. Tapi kita akan menjawab bahawa tuduhan seperti itu sebenarnya tuduhan yang melulu, yang tidak ada asasnya dalam ajaran Islam. Kemudian kita lihat bagaimana dalam suratul Baqarah juga Allah Ta'ala menyebut waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad mesti dilancarkan berasaskan kepada ajaran Islam. Dia tidak boleh diasaskan di atas ideologi ataupun fikrah yang terkeluar daripada ajaran Islam. Dia tidak boleh datang daripada sistem nizam yang bukan berasaskan kepada nizam yang bernama Islam. Maka segala nizam, segala ism, segala ideologi yang datang bukan berasaskan kepada Islam hendaklah ditolak. Kerana itu bila kita lihat sesuatu organisasi, sesuatu golongan, jamaah, firqah, kumpulan, taifah atau apa-apa nama kumpulan manusia yang ditubuhkan, yang melakukan gerak kerja bukan berasaskan kepada Islam, maka hendaklah ditolak kumpulan, pasukan ataupun taifah yang berkenaan. Kemudian kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menyebut wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, tidak sepatutnya orang-orang yang beriman itu semuanya keluar berperang. Tengok tuan-tuan, kita dengar mula-mula Allah Ta'ala suruh kita keluar berperang, tapi kemudiannya Allah Ta'ala menyatakan bahawa jangan semua pergi perang. Maksudnya apabila jihad dilancarkan, apabila sesuatu tugas itu perlu dilakukan, pengagihan, delegation perlu dilaksanakan dalam kumpulan-kumpulan Islam. Ada orang kerjanya mesti duduk di barisan hadapan, ada orang kerjanya duduk di bahagian belakang, ada orang yang mesti ditinggalkan di kampung halaman untuk menguruskan negara yang ditinggalkan. Ada orang diberikan tugas mengikut bidang yang ada padanya. Inilah yang dikatakan sistem yang ada dalam ajaran Islam, yang mesti diagihkan pembahagian tugas itu dengan sebenarnya. Maka jika orang melaksanakan jihad dengan cara sembrono, tidak berasaskan kepada pembahagian tugas, maka jihad seperti itu tidak berasaskan kepada ajaran Allah Ta'ala yang menyebutnya di dalam Al-Quran. Muslimin muslimat sekalian, saya nak bagi beberapa contoh. Saya suka mengambil contoh daripada apa yang berlaku dalam masyarakat kita, yang dekat dengan kita, supaya bila kita tengok sesuatu isu yang berlaku itu, kita boleh membacanya, menilainya dengan cara yang betul, berasaskan kepada kejadian-kejadian yang pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia kita hari ini, tuan-tuan, dunia kita hari ini, masyarakat kita pada hari ini merupakan masyarakat yang menghampiri kepada akhir zaman. Kita memang akhir zaman, tapi semakin hari semakin sampai ke penghujungnya, menyebabkan orang yang baik dilihat sebagai orang yang jahat. Apakah tidak pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang baik dilihat sebagai jahat? Tidak pernahkah berlaku pada zaman Nabi
bagaimana orang-orang yang tunduk, yang beriman kepada Allah, tetapi diuji dengan tuduhan-tuduhan yang jahat. Kita melihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa hadis ifk, dalam cerita tersebarnya berita palsu berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ialah perempuan yang baik, yang beriman kepada Allah, yang dipanggil sebagai salah seorang ummahatul mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman, gelaran yang hanya dimiliki oleh wanita yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Aisyah, muslimin muslimat sekalian, dituduh telah melakukan perkara yang tidak baik dengan seorang lelaki pada zaman itu, sehingga menyebabkan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergoncang, menyebabkan kesedihan yang bukan hanya melanda kepada Aisyah, tapi juga melanda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa sedihnya Rasulullah apabila masyarakat memandang serong kepada Aisyah radhiyallahu anha yang sudah pasti terpalit kepada jasad Nabi yang mulia. Macam kita, tuan-tuan, kalau orang duk kata dekat isteri kita, kita mesti terasa, tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau ada di kalangan tuan-tuan ni yang boleh gelak, boleh sengih. Orang kata kat isteri kita, kita gelak, tak rasa apa-apa. Saya percaya semua di kalangan kita hari ini, dengan syarat dia seorang suami yang bermaruah, kalau ada orang kata hina, maki, cerca isteri dia, dia mesti rasa sedih, rasa tersinggung dan sebagainya. Dan itulah yang berlaku kepada Nabi apabila masyarakat Madinah sebahagiannya bercakap-cakap tentang Aisyah, perkara yang buruk tentang Aisyah di pasar-pasar Madinah. Sampai cerita ini bukan sahaja kepada Rasulullah, tetapi diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bila Aisyah tahu, tuan-tuan, dia rasa sangat sedih. Dia rasa sangat sedih. Sebagaimana Rasulullah juga sangat sedih. Sehingga menyebabkan Rasulullah bertanya, minta pendapat dengan sahabat-sahabat dia. Antara sahabat Nabi yang Nabi tanya pendapat ialah Ali radhiyallahu anhu. Dia tanya kepada Ali, apakah pandangan Ali terhadap Aisyah. Ali, muslimin muslimat sekalian, kalau saudara-saudara baca sejarah Sayyidina Ali, maka dia menyatakan kepada Rasulullah dalam bahasa mudahnya ialah, ramai lagi perempuan lain yang boleh engkau nikahi. Tuan-tuan faham apa dia? Perkataan macam tu. Tuan-tuan faham apa dia? Bila Ali bagi tahu kepada Rasulullah bahawa ada ramai lagi perempuan lain yang boleh kamu nikahi. Ahli-ahli sejarah mengulas peristiwa ini dengan mengatakan bahawa indirectly, secara tidak langsung, Ali mencadangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menceraikan Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa ini, tuan-tuan, conversation antara Ali dengan Rasulullah ini terpahat dalam sejarah, sehingga peristiwa inilah, perbualan inilah yang dijadikan hujah oleh Syiah untuk mengatakan bahawa Aisyah berdendam dengan Ali kerana Ali mencadangkan kepada Rasulullah supaya menceraikan dia. Sehingga ke hari ini, kalau saudara-saudara tengok bagaimana pertembungan antara Syiah dengan Sunnah, antaranya kerana Syiah tidak boleh menerima seorang Ummul Mukminin yang bernama Aisyah.
Saya semasa saya duduk di England, tuan-tuan sekalian, saya biasa pergi beli daging halal di Middlesbrough. Dia ada satu kedai Syiah, kedai orang Syiah. Jadi ada kawan saya ni, tuan-tuan, bercakap dengan dia dan bagi tahu, bercerita pasal keluarga, pasal anak-anak dan sebagainya, pasal kehidupan. Dia pun tanya, anak perempuan tu nama apa? Kawan saya ni jawab, nama dia Aisyah. Penjual daging tu, dia bagi tahu kepada kawan saya ni, kalau di negara kami, mana di Iran, kalau di Iran, di negara kami, tak boleh nama Aisyah. Tak boleh nama Aisyah. Sebab Aisyah ialah perempuan jahat, perempuan jalang. Itu di Iran. Orang Syiah dia tak boleh terima kalau ada perempuan yang bernama Aisyah. Jadi muslimin muslimat sekalian, ini antara sebab pertembungan antara golongan Syiah dengan golongan Sunnah. Jadi berbalik kepada peristiwa tadi, akhirnya wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mensucikan Aisyah. Aisyah ialah seorang perempuan yang iffah, yang suci, yang tidak melakukan perbuatan yang tidak senonoh sebagaimana yang disebarkan di pasar-pasar di Madinah. Muslimin muslimat sekalian, cerita ni kalau kita kaji, kalau kita selidiki, apa pengajaran yang kita boleh ambil, ibrah dia yang kita nak kait dengan jihad. Apa yang tuan-tuan boleh faham? Tuan-tuan biasa dah berlaku sesuatu perkara dalam kehidupan, tuan-tuan akan bertanya kepada diri sendiri, pasal apa benda ni berlaku kepada aku? Pasal apa orang yang jahat, orang yang tak datang ke masjid, tak berlaku benda macam ni? Aku orang baik tapi dituduh dengan tuduhan yang jahat. Kalau kita nak fikir secara logik, pasal apa yang dituduh Aisyah melakukan perkara yang tidak senonoh? Dia isteri Rasulullah, dia perempuan yang suci, perempuan yang baik akhlaknya. Kenapa dalam sejarah kita tak mendengar cerita isteri Abu Jahal ke, isteri Abu Lahab ke, anak perempuan Abu Lahab ke, anak perempuan Abu Jahal ke, yang dituduh berzina ke, dituduh buat benda tak senonoh ke? Tak pernah kita dengar dalam sejarah. Lelaki-lelaki jahat yang ada pada zaman Madinah, yang ada pada zaman Makkah, kita tak pernah dengar dalam sejarah cerita-cerita macam ni. Tapi cerita ini dilemparkan kepada seorang wanita yang suci yang bernama Aisyah, yang sangat rapat dengan junjungan yang mulia yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita dapat mengambil panduan daripada perkara macam ni, kita boleh faham bahawa sebenarnya orang yang sangat rapat kepada Islam, yang menjunjung ajaran Islam, dia akan diuji dengan sangat hebat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tahap keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Video hak pelik, hak keluarnya orang-orang baik. Hak geng datang masjid ada video pelik. Yang geng tak datang masjid tak ada pula video pelik dia. Orang hak cakap elok anak dia pakai tudung, suka baca Quran, suka ikut program Qiyamul Lail, orang hak macam ni jahat. Orang macam ni kaki betina, orang macam ni kaki maksiat. Tapi orang yang kita tahu dia pergi Medan, dia buat apa? Yang kita tahu dia pergi Songkla, dia pergi Danok, dia buat apa? Yang dia pergi Sungai Golok, dia buat apa? Tapi orang macam ni tak ada pula video dia. Ini yang kita nak bagi tahu kepada masyarakat. Apa sebenarnya yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini? Kenapa orang yang baik diberi gelaran yang jahat? Kenapa ustaz-ustaz hari ini, tuan-tuan sekalian, tak semua tapi segelintir
kafir daripada mereka tidak mengambil panduan yang betul daripada apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, sebab itu tajuk jihad mesti dibicarakan untuk menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita duduk dalam agama Islam akan berlaku kesusahan demi kesusahan, pelbagai ujian, mihnah, tribulasi yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu caranya ialah datangnya bulan Ramadan untuk melatih kita. Ramadan ini kalau kita nak kait dengan sains perubatan, sebagaimana kita ambil suntikan, injection, imunisasi, macam itulah. Imunisasi bubuh sikit kuman hak lemah, kuman yang tak elok, yang lemah, bakteria yang kuman yang lemah yang tak kuat, gunanya untuk menggalakkan antibody supaya kita kemudiannya dapat bertahan jikalau penyakit yang benar-benar yang betul-betul itu datang, maka kita sudah ada pertahanan pada tubuh. Ramadan dia latih kita macam tu. Dia ada beberapa kesusahan dalam bulan Ramadan, tapi kesusahan itu bukannya betul-betul kuat, tapi gunanya untuk melatih kita supaya kita bersedia untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sekalian, infiru khifafan wa thiqala. Quran menyebut, pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, sama ada dalam keadaan khafif, dalam keadaan ringan, ataupun dalam keadaan yang berat. Ringan pun wajib kamu pergi, berat pun kamu wajib pergi. Kita duduk di Sungai Gelugor ni tuan-tuan, duduk di Taman Brown. Ujian yang ada pada kita tak seteruk rakan-rakan kita yang duduk di selatan Thailand. Rakan kita di selatan Thailand, di Aceh suatu masa dulu, di selatan Filipina, pemimpin Hamas di Palestin dan sebagainya, di Syria dan lain-lain tempat. Sembahyang kena tembak, keluar daripada masjid, masuk dalam kereta, dah ada orang naik motosikal tunggu nak tembak kita. Kita di Pulau Pinang ni tuan-tuan, ataupun di Malaysia ni, kita duduk dalam negara yang aman. Tetapi muslimin muslimat sekalian, berapa ramai rakan-rakan kita yang berpecah belah di Thailand kerana mereka berselisih pendapat tentang bagaimana cara untuk melancarkan jihad yang sebenarnya untuk menghadapi tekanan yang hebat ke atas minoriti muslim yang ada di Fatani, yang ada di selatan Thailand, sehingga menyebabkan berlaku pertembungan sesama sendiri. Malah kita mendapat maklumat bahawa ada di kalangan orang Islam yang membunuh sesama Islam. Inilah satu benda yang sangat menyedihkan kita. Banyak benda yang berlaku dalam negara kita, di luar negara, yang menunjukkan bahawa isu-isu seperti ini dia berlaku dan dia memerlukan pengorbanan daripada kita sebenarnya. Sama ada kita suka ataupun tidak, maka kita wajib menghadapinya. Perkara yang macam ni tuan-tuan perlu dilakukan dengan cara yang betul. Saya nak sebut satu contoh. Bagi saudara-saudara yang minat bola sepak, saudara-saudara biasa tengok kalau English Premier League, saya tak tahulah orang masjid tengok bola ke tidak. Satu orang pemain Newcastle, kalau saya tak silap, nama dia Cisse. Betul? Tak tahu? Ke saya sebut salah? Betul? Salah? Betul? Syekh kata betul. Tuan-tuan baca dalam BBC News dalam sehari dua ni, macam mana pengaruh pemain-pemain Muslim yang ada dalam English Premier League. Kalau kita tengok tuan-tuan,
Macam mana orang main bola tiba-tiba dia boleh mempengaruhi budaya bola sepak di England? Bola ni tuan-tuan ialah satu agama bagi orang-orang Inggeris. Mereka ni gila sungguh kalau bola. Pemain-pemain Muslim bila dia menjaringkan gol, dia celebrate, dia meraihkan jaringan gol tu, berbeza dengan pemain-pemain Kristian, kan? Kalau Kristian dia buat simbol Trinity, tanda bersyukur kerana boleh dapat menjaringkan gol. Pemain-pemain Muslim ni tuan-tuan, sama ada dalam Newcastle United ataupun dalam kelab-kelab yang lain, dia sujud syukur. Dia sujud syukur. Bila dia sujud syukur, tuan-tuan sekalian, itu lambang kepada identiti Muslim. Untuk menjadi pemain bola sepak, tuan-tuan, dia ada kesusahan untuk mempertahankan identiti Muslim dia. Kita nampak main je bola, ya main je, tetapi untuk mempertahankan identiti Muslim dia, dia akan menghadapi kesusahan yang memerlukan kepada jihad. Dan jihad inilah yang perlu dilaksanakan dengan cara yang teliti. Macam mana dia buat, tuan-tuan? Contoh, bila dia dapat botol arak, kan, champagne, kan, yang besar tu, biasanya dia akan dapat, dia akan goncang, dia akan simbah dekat kawan-kawan sekeliling. Betul tak? 4-5 orang hak angguk, hak lain tak tahu apa. Betul kan? Dia akan goncang, dia akan macam tu. Pemain-pemain bola yang Muslim ni, dia bagi tahu, dia kata I'm Muslim. Mana dia berani bagi tahu kepada penganjur bahawa I'm Muslim, saya seorang Islam, I'm not allowed to buat benda-benda yang macam tu. Maka hasil daripada ketegasan dan keberanian pemain-pemain Muslim ini, akhirnya organizer memikirkan cara ganti alternatif supaya kalau ada majlis untuk meraihkan kemenangan, maka ada tak cara lain selain daripada menggoncang botol-botol minuman keras. Akhirnya sudah ada alternatif, kerana keberanian dan ketegasan pemain-pemain ini mempertahankan kepribadian Muslim. Begitu juga apabila pemain-pemain Muslim dalam Newcastle United, tuan-tuan sekalian, yang saya boleh cerita Newcastle United kerana kawasan saya setengah jam daripada Newcastle. Pemain-pemain Newcastle, tuan-tuan sekalian, bila datang bulan Ramadan, dia hadapi kesusahan. Susah macam mana? Sebab bila datang bulan Ramadan, dia kena puasa. Puasa di UK, tuan-tuan sekalian, bukan macam tuan-tuan. Tuan-tuan puasa start pukul berapa? Pukul berapa? Subuh. Pukul 5 lah kita kata. Lebih kurang pukul 5. Buka puasa pukul berapa? Pukul 7 lah kita kata. Berapa jam tu? 14 jam lebih kurang. Dekat UK sekarang, tuan-tuan, summer, musim panas, saya dah kena dah tahun lepas. Puasa 18 jam. Puasa 18 jam. Hampir 20 jam ada masa dan ketikanya. Ada masa dekat-dekat 20 jam. Pasal apa? Subuh masuk pukul 2. Subuh pukul 2. Matahari keluar pukul 4. Pukul 4 terang benderang. Maghrib masuk dekat pukul 10. 4 jam je boleh makan. Nak makan kurma ke, air zam-zam ke, apa ke, 4 jam je. 10, 11, 12, 1. Dekat pukul 2 nak kena stop. Jadi pemain bola sepak ni, tuan-tuan, dia Muslim, dia pemain bola, dia bukan kaki masjid macam kita, tapi dia pemain bola. Tapi pemain bola pun
dia beriman dan dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita jangan ingat orang main bola ni dia tidak committed kepada Islam. Orang main bola pun committed dengan ajaran Islam. Dia berpuasa 18 jam tuan-tuan dalam musim panas, menyebabkan manager, pengurus kelab Newcastle United duk bincang dengan pemain-pemain yang Muslim ini macam mana cara, sebab tidak mahu permainan mereka terjejas akibat daripada berpuasa. Tuan-tuan tahu apa yang pemain bola sepak Muslim ni bagi tahu kepada manager? Dia kata, saya orang Islam, saya wajib berpuasa. Kalau prestasi saya lemah, Tuan boleh gugurkan saya, letak saya di bench sebagai pasukan simpanan. Sampai tara tu tuan-tuan. Maknanya dia sanggup main bola dalam keadaan dia puasa, dan kalau prestasi dia terjejas, dia sanggup digugurkan daripada senarai kesebelasan utama. Ini yang kita kata jihad. Dan akibat daripada ketegasan dia tuan-tuan sekalian, menyebabkan pengaruh Islamik ini telah pun berkembang di kalangan peminat-peminat bola sepak di England. Sehingga kan, kalau saya tidak silap, Cisse ni tuan-tuan sekalian, dia pernah dihalang daripada turun dalam kesebelasan utama kerana dia berpuasa dalam bulan Ramadan. Peminat dia tuan-tuan sekalian, setiap kali dia menyumbat gol, apabila dia diturunkan selepas bulan Ramadan, peminat dia akan membilang senarai bilangan gol yang dia jaringkan sebagai tanda sokongan mereka kepada pemain pujaan mereka yang beragama Islam. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi ke Newcastle United Park, taman kelab Newcastle United, tuan-tuan pergi sekarang ni, tuan-tuan boleh tengok budak-budak kecil, anak-anak orang Inggeris main bola. Bila dia sumbat gol, sebahagian daripada mereka meniru cara pemain-pemain Islam menunjukkan rasa syukur dengan cara dia pun sujud syukur juga tuan-tuan. Pengaruh Islam yang ada akibat daripada kesungguhan sebahagian daripada orang-orang Islam yang cuba mempertahankan identiti Islam dia di bumi kufar. Tapi saya tak nafi tuan-tuan, dalam keadaan ada di kalangan orang-orang Islam yang berusaha untuk menyedarkan masyarakat dia tentang Islam, tentang agama yang dia anuti, kita dapati masih ramai lagi orang-orang Islam di bumi Inggeris yang menjadi fitnah kepada agama Islam. Hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cari kawasan yang bermasalah di England, tuan-tuan akan dapati kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan yang majoriti penduduk dia beragama Islam. UK merupakan satu negara yang bersih, tapi ada tempat yang kotor tuan-tuan. Ada tempat yang kotor. Tempat yang kotor itu, kalau tuan-tuan tengok kawasan dia, kawasan majoriti orang Islam. Perangai tidak tahu menjaga kebersihan ini, tuan-tuan boleh tengok dalam negara kita pun. Kita tengok masjid, surau, terutamanya yang duduk di tepi jalan, yang ramai orang singgah, tuan-tuan boleh tengok macam mana pampers anak-anak dia buang dekat tepi tandas dia. Orang yang datang ke masjid sepatutnya orang yang pandai menjaga kebersihan. Muslimin muslimat sekalian, maka sebab itu kita nak sebut bahawa pentingnya orang Islam bertegas menjaga identiti Muslim dia, walaupun dalam keadaan yang payah, dalam keadaan yang sukar, kerana kesukaran itu akan dibalas, diberikan ganjaran yang sewajarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Muslimin muslimat sekalian, di dalam satu hadis disebut bahawa sesungguhnya berangkat pada waktu pagi atau pada waktu petang untuk berjuang di jalan Allah adalah lebih baik, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya, sebagaimana yang disebut dalam Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan jihad ni satu benda yang jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Pasal apa? Tuan-tuan tengok masyarakat kita hari ni. Tuan-tuan ada kenal tak kawan-kawan kita yang sanggup ambil harta secara haram semata-mata untuk mengumpul kekayaan? Tuan-tuan pernah tengok, pernah tahu kawan-kawan kita yang sanggup ambil duit dengan cara yang tidak betul kerana mahu memandu kereta mewah, kerana mahu memiliki villa yang hebat, kerana mahu menjadi popular, kerana mahu membeli hartanah di luar negara. Saya minta maaf tuan-tuan kalau tuan-tuan tidak begitu suka contoh yang saya bagi, tapi saya nak bagi satu contoh. Tuan-tuan tengok dalam kes seorang datuk yang satu masa dulu menggemparkan negara kerana dia produce satu video yang tidak elok berkenaan dengan seorang pemimpin politik. Tuan-tuan sekalian, bagi sesiapa yang tidak celik undang-undang ataupun yang tidak banyak membaca, tidak banyak akses kepada media, dia mungkin tidak sedar apa yang berlaku. Tapi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, saya sebagai seorang peguam dan sebagai seorang researcher, penyelidik, saya ingin berkongsi maklumat yang saya ada. Maklumat yang saya ada tidak sukar untuk tuan-tuan cari, kerana ia sebenarnya terbentang luas di hadapan tuan-tuan. Cuma tuan-tuan perlu skill, perlu ada sedikit kebolehan untuk mencari maklumat ini, ataupun untuk menjadi seorang yang concern, peka kepada isu yang seperti ini. Dalam Islam, bila tuan-tuan tuduh satu orang berzina, apa benda yang tuan-tuan perlu buat? Saksi. Berapa orang? 4 orang. Bagi sahabat-sahabat yang ikut pengajian Konun Jalan Syariah di Masjid Sungai Gelogo, dia dah tahu dah. Dalam tangan dia 4 saksi. Maknanya apa? Maknanya bila tuan-tuan nak tuduh orang, tuan-tuan mesti ada 4 saksi yang semua orang tahu siapa dia saksi ni. Betul tak? Produce 4 saksi, masyarakat akan tahu siapa dia 4 orang. Pasal apa? Kenapa? Tujuan dia supaya kita tahu cerita tu datang dari mana, dan cerita tu boleh percaya ke tak boleh percaya, supaya credibility, kewibawaan, keboleh percayaan saksi itu boleh di cross examine, boleh diperiksa balas untuk kita menentukan kesahihan cerita tu. Kalau satu orang buat keluar video, tapi dia buat keluar video melalui blog. Blog apa? Tahu nama blog, tapi pemilik dia tak tahu. Bila kita tanya dia, bukan saya, dia tak mengaku. Nah, tuan-tuan boleh percaya tak orang macam tu? Tak boleh percaya. Maka balik kepada cerita Datuk ni. Saya tak tahu lah Datuk apa, dah lupa dah cerita. Datuk K ke Datuk apa, ke tuan-tuan tahu lah Datuk apa kan. Datuk tu tuan-tuan tahu,
yang dia keluar dengan tiga datuk kan, betul tak? Tiga orang datuk dia keluar dalam press conference, PC dalam press conference. Cerita tu tersebar di seluruh negara. Dan tuan-tuan boleh tengok orang yang faham agama, reaksi dia berbeza dengan orang yang tidak faham agama. Semalam saya cerita di Masjid Kampung Perlis pun, kadang-kadang ada orang yang faham agama, tapi kalau perangai dia, perangai macam ulama jahat, macam Bal'am bin Ba'ura, pun tak guna ilmu agama dia. Sebab tu kita jangan pelik kalau ada ustaz, kalau ada orang faham agama, kalau ada orang alim, kalau ada selebriti agama yang boleh dipergunakan dalam isu-isu yang macam ni. Kerana sikap dia, ciri dia ada ciri Bal'am bin Ba'ura yang diceritakan oleh Al-Quran kepada kita. Baik, macam mana? Bila dia mengatakan bahawa dia ada video berkenaan, muslimin muslimat sekalian, tiba-tiba bagi sesiapa yang membaca, yang dapat akses kepada media, dia akan tahu bagaimana datuk berkenaan kemudiannya menang dalam satu rayuan di mahkamah rayuan untuk mendapatkan komisen 80 juta ringgit bagi komisen untuk mendapatkan tender projek jambatan Bangkok antara Johor dengan Singapura. Tuan-tuan tahu ke tak tahu cerita ni? Ada orang tahu, tapi hak ramainya geleng kepala dan ramainya pakat tunduk belaka. Apa yang trigger? Apa yang menyebabkan tuan-tuan terfikir bila tuan-tuan baca berita macam ni? Apa yang tuan-tuan terfikir? Dia produce satu benda yang sangat kontroversial, kemudiannya dia kalah di peringkat mahkamah tinggi, High Court. Dia kalah kerana hakim mengatakan bahawa dia tidak berhak untuk mendapat komisen, tapi di peringkat mahkamah rayuan dia menang kerana panel hakim mahkamah rayuan mengatakan bahawa dia berhak mendapat komisen. Tuan-tuan baca alasan penghakiman, grounds of judgment, alasan penghakiman yang ditulis oleh hakim yang menolak permohonan dia. Mahkamah tinggi, mahkamah rayuan. Tuan-tuan mesti tahu hierarki sistem mahkamah dalam negara. Atas, paling atas kita ada Federal Court, mahkamah persekutuan. Cerita dia tuan-tuan, untuk satu syarikatnya nak dapat projek jambatan Bangkok menghubungkan antara Johor dengan Singapura, tuan-tuan, dia secara logiknya dan in practice dari segi amalannya, kalau projek tu berjumlah bilion ataupun jutaan, ratusan juta, tuan-tuan, dia sepatutnya secara tender terbuka. Tender terbuka. Bagi sesiapa yang tak faham soal perniagaan, soal tender, tak apalah, boleh tanya kawan-kawan. Tapi kalau projek yang besar macam ni, tuan-tuan, tak boleh. Dia sepatutnya mesti, tuan-tuan, kalau bahasa mudahnya, mesti secara projek, secara tender terbuka. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab nilai dia sangat tinggi. Dan kita nak cari, kalau boleh kita nak banding harga tu. Tapi tuan-tuan boleh bayang, satu company dia nak projek itu, dia gunakan datuk ni supaya datuk ni boleh tolong dia dapatkan projek tu.
Janji dia kalau dapat 80 juta dia akan bagi kepada datuk tu. Bagi sesiapa yang biasa terlibat dengan perniagaan, untuk seseorang tu pergi jumpa dengan pihak tertentu nak dapatkan projek tu, tuan-tuan boleh bayar apa sebenarnya yang berlaku. Saya tak mau sebut, tapi tuan-tuan boleh faham sendiri dan bincang dengan kawan-kawan apa proses yang berlaku dan perkara yang akan berlaku melalui proses yang seperti ini, yang menyebabkan hakim mahkamah tinggi menolak permohonan beliau untuk mendapatkan komisen 80 juta. Muslimin muslimat sekalian, itulah yang dipertikaikan oleh hakim di peringkat mahkamah tinggi. Maka bagi setengah orang, tuan-tuan sekalian, bagi setengah orang, maka dia akan fikirkan cara macam mana untuk dia menang dalam sesuatu perbicaraan. Maka antara cara yang dilakukan ialah sama ada dengan cara yang halal, dan cara yang kedua ialah dengan cara yang haram, yang tak perlu saya sebut, tetapi tuan-tuan boleh bayangkan sendiri. Muslimin muslimat sekalian, sebab itu bulan Ramadan dia datang dekat kita, dia ajar kita makan benda halal, tapi kerana waktu siang haram kamu makan. Makan ke tidak? Tak. Pasal apa? Kerana haram kamu makan. Walaupun makan nasi, walaupun minum air, walaupun tidur bersama isteri ataupun jima', benda yang biasa kita buat, tapi agama mengajar kepada kita, didik nafsu kita ni, walaupun benda tu halal di luar bulan Ramadan, tapi kerana datangnya Ramadan, kerana takwa kamu kepada Allah, maka kamu sanggup untuk tidak minum air sekalipun. Latihan seperti inilah yang akhirnya mengeluarkan satu jenis makhluk Allah Ta'ala yang dinamakan sebagai Muslim, yang mukmin, yang muttaqin sifat dia, golongan yang muttaqin. Nama masjid ni Masjid At-Taqwa, golongan muttaqin, golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah berurusan dengan satu company, satu syarikat, kerani bahagian akaun. Cerita dekat saya, dia pening kepala macam mana majikan dia boleh menghabiskan kredit kad, menggunakan kad kredit, saya lupa 9,000 ke 19,000 pada satu malam di sebuah karaoke, di sebuah karaoke di Kuala Lumpur. Saya tanya kepada kerani akaun tersebut, pasal apa kau pelik? Biasalah pergi karaoke belanja. Jadi kau ni kerani akaun, dia cerita dekat saya, dia kata, Cik Jalani tahu tak karaoke tu apa dia? Dia mungkin tahu yang saya tak pernah pergi karaoke. Dia tanya saya, Cik Jalani tahu tak karaoke tu apa dia? Saya kata, yang saya tahu karaoke ni tempat orang menyanyi. Itu yang saya tahu. Dia kata betul, karaoke tu tempat orang menyanyi, tempat hiburan keluarga, istilah sekarang ni, hiburan keluarga. Tapi dia kata, di sebalik karaoke tu dia ada benda lain. Dia ada benda lain yang tuan-tuan boleh faham apa yang saya cuba maksudkan. Maknanya kita layan orang kerana kita nakkan satu benda, kita layan orang, kemudian kita panggil perempuan untuk layan pula orang tu, sebab itu bil dia boleh mencecah sampai 9,000, 10,000 ringgit. Muslimin muslimat sekalian, haram ke halal? Benda yang kita nak, tuan-tuan, benda yang kita nak tu halal, halal. Tapi cara
kita nak dapat tu haram. Kita cuba mempengaruhi orang tu, orang yang nak buat keputusan, dengan cara menghiburkan dia di karaoke dan dilayan dengan perempuan-perempuan yang tidak senonoh. Itu merupakan cara mencari rezeki yang haram. Masalahnya tuan-tuan, kawan-kawan tanya kita balik, ustaz, kalau macam tu tak kaya lah kita? Kalau macam tu kereta-kereta mewah dipandu oleh orang-orang jahat je lah. Tuan-tuan, ini yang kita kata jihad. Kita kena sabar. Mungkin ada rezeki lain. Husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Ana 'inda zanni 'abdi bi. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, aku bersama sangkaan hambaku kepada aku. Mungkin 10 tahun, 20 tahun yang pertama hidup kita susah, tapi kerana kesabaran kita ada kesenangan lain yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Jangan kita ingat mempunyai harta yang mewah semata-mata itu akan menjamin kebahagiaan. Jangan kita sembrono melanggar semua batasan sampai tak kira halal dan haram. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, latihan yang macam ni dia akan menguatkan keazaman kita untuk menjadi satu orang yang percaya kepada janji Allah Ta'ala. Saya pernah duduk bercakap dengan beberapa kawan yang tak berapa setuju dengan undang-undang hudud, Islamic law. Dia kata kita nak mewujudkan satu masyarakat yang aman, satu masyarakat yang tidak ada jenayah. Dia kata maka tak perlu kepada undang-undang hudud, tak perlu kepada undang-undang Islam. Kita tiru macam United Kingdom, macam UK. UK walaupun tidak ada hudud, tidak ada undang-undang Islam, tapi dia punya crimes rate dia, kadar jenayah dia sangat rendah. Siapa yang jadi friends Facebook saya bubuh gambar rumah saya dekat UK. Rumah saya bukannya mewah tuan-tuan, rumah biasa je, tapi nak tunjuk rumah yang tipikal, yang biasa di England tuan-tuan sekalian. Tidak ada grill, tidak ada palang besi, jaring besi, tak ada. Pintu dapur, tingkap bilik, tingkap ruang tamu, semuanya cermin sahaja, tanpa ada palang besi, tanpa ada grill, tak ada. Seronok tak hidup macam tu? Seronok. Saya nak keluar pergi ke bandar, saya tinggal je rumah, tak payah kunci, tak ada orang nak masuk, aman. Jadi adalah beberapa orang kawan yang kata, tengok UK, tidak ada Islamic law, there is no implementation of Islamic law, hudud law, tapi negara dia aman. Tuan-tuan mesti tahu, untuk kita dapatkan satu benda, kita mesti dapatkan dengan cara Islamic. Barulah kita dapat tu cara betul. Kalau tuan-tuan buat satu benda dengan cara yang tidak Islamik, hasil dia mungkin tuan-tuan nampak macam dapat, tapi sebenarnya tak dapat. Saya nak bagi contoh. UK tidak ada crime rate yang tinggi, rendah aja dia punya crime rate. Betul, negara dia aman. Sebab apa? Sebab kerajaan UK memberi benefits, memberi bantuan yang sangat banyak kepada rakyat dia. Banyak. Menyebabkan rakyat dia tak payah pergi mencuri, tak payah menyamun, tak payah merompak. Nak merompak buat apa? Nak menyamun buat apa? Dapat bantuan banyak. Duduk relax dekat rumah. Setiap anak yang lahir ada bantuan. Lebih kurang 200 pound seminggu.
akan dapat bantuan. Jadi nak merompak buat apa, nak menyamun buat apa? Dalam Islam, Islam kata bila kamu laksanakan undang-undang Islam, nakalan minallah, sebagai pencegahan daripada Allah Ta'ala. Kita kata no, kita ada cara lain yang lebih baik daripada nakalan minallah. Apa dia? Bagi bantuan duit yang banyak kepada rakyat, menjaga kebajikan rakyat akan menyebabkan kadar jenayah turun. Tuan-tuan, bila kita rasa kita lebih pandai daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan tengok yang berlaku di UK sekarang. Apa yang berlaku di UK? Betul, kebajikan rakyat dia terjaga. Rakyat dia tak ada hak miskin. Miskin-miskin ni bukan miskin macam kita. Miskin rakyat UK, tuan-tuan, tak ada masalah. Boleh beli TV LED. Kita TV LED, kalau ada pun orang macam Abang Pin, ada lah kot TV LED. Orang-orang kaya, orang duit, contoh Abang Pin bergurau. Orang-orang tertentu je. Di UK, tuan-tuan, orang miskin ada TV LED 52 inci, 42, 36, 32 inci, 40 inci, macam-macam dia ada. Orang miskin. Pasal apa? Duit banyak. Bermula zaman Margaret Thatcher, tuan-tuan sekalian, anak-anak luar nikah telah diiktiraf. Sebelum itu anak luar nikah tidak diiktiraf kerana kerajaan UK berpegang kuat kepada agama Kristian. Datang Margaret Thatcher mengatakan bahawa anak luar nikah mesti dijaga kebajikan dia, diberi bantuan, maka hendaklah diiktiraf anak luar nikah. Apa jadi sekarang di UK? Apa jadi? Habis pakak beranak, tuan-tuan. Habis pakak beranak. Ayah tak ada. Tuan-tuan pergi ke negara Eropah, tuan-tuan pergi ke negara UK, tuan-tuan banding. Tak payah banding jauh, tuan-tuan banding Amsterdam, tuan-tuan banding dengan UK. Negara Belanda dengan negara Inggeris. Tuan-tuan pergi negara Belanda, tuan-tuan payah nak cari perempuan yang tolak anak dia. Di Belanda. UK, tempat saya duduk, tuan-tuan, Darlington nama dia, dalam County Durham, North East England, dekat Newcastle dengan Middlesbrough. Duduk di situ, tuan-tuan. Bukan di situ saja, di seluruh UK, tuan-tuan boleh tengok di tepi-tepi jalan ramai kaum wanita tolak anak di tepi jalan. Tolak anak, habis pakak beranak. Ayah tak ada. Stroller dia yang tolak anak tu, hak kembar dua pun ada. Besar seorang, kecil seorang. Punya suka beranak. Pasal apa? Satu orang anak dapat 200 pound. Jumpa jantan mana-mana, pergi tidur sat, beranak dapat 200 pound. Ya betul. Crime rate, kadar jenayah turun. Tapi dia keluar masalah lain. Muslimin muslimat sekalian, tempat saya tu satu sekolah, nama dia sekolah Bourbon. Ustaz Mazli pun duduk dekat dengan saya dan sebagainya. Beberapa kawan kami duduk di tempat tu. Sekolah Bourbon ni, satu hari dia nak buat hari bapa, nak celebrate Father's Day. Hari bapa. Sekolah nak celebrate Father's Day. Biasalah Mother's Day, Father's Day, macam-macam sambutan yang kita buat. Tiba-tiba sekela perkeliling surat yang sekolah bagi tu. Lepas tu sekolah kata sambutan hari bapa dibatalkan. Kita pun pelik lah. Pasal apa pula nak batal? Mother's Day sambut elok-elok, tiba-tiba Father's Day yang kita rancang nak sambut, tiba-tiba bila dekat nak sambut dibatalkan. Pergilah kawan-kawan kita ni, ada beberapa orang pergi jumpa dengan head teacher. Guru besar dia kita panggil head teacher. Jumpa dengan head teacher.
Tanya pasal apa dibatalkan sambutan hari bapa. Dia pun bagi tahu, dia kata daripada survei tinjauan yang pihak sekolah buat dengan data yang ada pada sekolah menunjukkan bahawa ramai anak-anak yang sekolah di Boben tidak ada bapa. Tidak ada bapa. Macam mana tidak ada bapa? Keluar macam mana? Takkan semua tu macam Jesus pula. Mary je beranak. Mary je beranak. Ayah tak ada. Rupa-rupanya semua hak ramai hak tak ada ayah tu semua anak luar nikah. Semua anak luar nikah. Jadi dia kata kalau kita mengadakan sambutan hari bapa, maka ramailah anak-anak ni akan tersinggung kerana dia tidak ada ayah. Tuan-tuan, itu contoh yang sangat ketara yang berlaku di bumi Inggeris yang kita kata kononnya tidak ada jenayah. Ya, tidak ada jenayah, tapi dia ada satu benda lain akibat daripada cara kita tackle sesuatu masalah tidak mengikut cara yang diajar oleh agama Allah. Muslimin muslimat sekalian, begitu juga tuan-tuan pergi ke United Kingdom hari ini, tuan-tuan cuba cari barang buatan England. Semua barang elektrik tak ada daripada England. Mana ada daripada England? Kereta dulu kononnya Vauxhall, tak ada dah. Pasal apa? Sebab rakyat dia pemalas. Rakyat dia malas bekerja. Sebab tu Islam ni tuan-tuan, bila tuan-tuan baca bab jihad, tuan-tuan mengaji bab jihad, tuan-tuan akan rasa kenapa Islam mengajar umat dia supaya bersusah payah. Kenapa Islam mengajar umat dia supaya sabar dengan kesusahan. Kenapa Islam mengajar umat dia supaya mempunyai daya juang yang tinggi, syuja'ah. Kenapa? Maka kita akan dapati negara yang mana rakyat dia sanggup bekerja keras, rakyat yang negara dia sanggup berhadapan dengan pelbagai kesusahan, maka negara itu mempunyai kadar produktiviti yang tinggi kalau tenaga buruh yang ada itu dapat digunakan sepenuhnya. Tuan-tuan banding United Kingdom. Kalau kita nak bercakap tentang kebajikan, soal kebajikan, United Kingdom, tuan-tuan banding dengan Arab Saudi. Antara dua negara ni, mana satu hak kaya? Asal bumi dia Arab Saudi. Punya kaya Arab Saudi, kalau tuan-tuan nak tengok, anak-anak raja, keluarga raja dia punya mewah. Tuan-tuan tengok dalam internet pun cukup lah, tak payah saya cerita. Tapi kalau saya nak cerita satu dua, saya boleh bagi tahu kepada tuan-tuan. Ada antara putera raja tuan-tuan beli Airbus A380 Airbus yang besar tuan-tuan, yang boleh muat 500 orang lebih. Sekarang ni kalau tuan-tuan naik Mas pergi ke London, tuan-tuan akan naik Airbus 380. Macam saya balik baru ni daripada Dubai datang ke Kuala Lumpur melalui Emirates, naik Airbus 380, antara pesawat yang terbesar yang ada sekarang ni tuan-tuan. Putera raja tu dia beli Airbus 380 sebagai jet persendirian. Sebagai jet persendirian. Punya kaya tuan-tuan. Bukan sekadar Airbus 380 dia ada, Boeing 737 sebagai jet persendirian. Kereta tak payah cerita, kereta. Kita naik kereta privé pun rasa bangga dah. Baru privé bangga dah. Dia tuan-tuan 380 dalam jet persendirian dia tu, dia minta Airbus ubah semua hak dalam tu, buat hak lain pula tuan-tuan. Dalam jet tu sendiri mahal.
dia buat renovation pula dalam jet tu. Ada kolam renang tuan-tuan. Dalam jet ada kolam renang. Tuan-tuan bayang Airbus 380 punya besar, kolam renang pun ada. Saya duk terbayang, dan lagi dia berendam dalam tu. Garaj kereta tak payah cerita lah. Kereta boleh masuk parking dalam pesawat. Yang tu tak payah cerita. Ada surau pula dalam tu. Bagus dia ada surau. Surau dia tu automatik tuan-tuan. Lantai dia bergerak ikut arah kiblat. Pesawat tu pergi arah mana, jangan risau, surau dia akan pusing. Punya kaya tuan-tuan. Baik, kaya Arab Saudi ni tuan-tuan, adakah Arab Saudi merupakan welfare state? Adakah Arab Saudi sebuah welfare state, sebuah negara berkebajikan sebagaimana United Kingdom? Tak. Nama je Arab Saudi, Mekah, Madinah ada dalam tu. Tetapi kekayaan dikaut oleh pemimpin. Berapa banyak rakyat dia yang miskin di bumi Arab Saudi. Jubah tak payah cerita. Bulan Ramadan penuh pergi ke Mekah. Tapi tuan-tuan, kebajikan rakyat tidak dijaga. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam ialah jaga kebajikan rakyat. Seorang kenalan saya, dia bekerja di IDB, Islamic Development Bank di Jeddah, IRTI. Dia cerita macam mana budak pejabat miskin tuan-tuan. Budak pejabat rakyat Saudi tu, bukan kata orang luar datang menetap cara haram, tak, tapi orang Arab Saudi sendiri, local people, rakyat tempatan, kerja macam apa ni, dengan gaji berpendapatan rendah. Budak pejabat tu cerita dekat dia, dia kata punya susah biasa berlaku tuan-tuan. Mas kahwin mahar tinggi, lepas tu pula ayah pergi pinang perempuan untuk anak dia, untuk anak lelaki dia. Tiba-tiba si ayah ni tengok apa ni, perempuan pilihan anak dia ni lawa pula. Ayah pula hak ambil. Tuan-tuan, cerita ni kemiskinan, kesusahan hidup, melaratnya hidup orang-orang miskin di bumi Arab Saudi tak dicerita dalam media. Sebab tu bila kita nak banding tuan-tuan, saya bukan nak kata UK tu bagus, UK tu pun ada masalah, tapi ada benda yang kita boleh tiru. Soal kebajikan orang miskin kita kena ambil tahu. Kalau memang negara tu miskin, itu cerita lain. Negara memang tidak ada duit, itu cerita lain. Tapi masalahnya, kalau negara tu ada duit, kenapa duit yang banyak tu tidak diagihkan dengan cara yang baik, supaya rakyat yang miskin dapat mengecapi hasil negara yang banyak. Sebuah negeri dalam negara kita, tuan-tuan pun tahu, lepas pilihan raya 3 kali ganda naik gaji exco dia tuan-tuan, menteri dia. Sedangkan negeri tu tuan-tuan, rakyat dia naik perahu tuan-tuan. Ada masa perahu naik dia. Betul tak? Tuan-tuan tanya siapa cikgu yang pergi mengajar dekat Sarawak, betul tak? Dia naik perahu 2-3 orang sampai dekat ujung sungai, nak pergi sungai sebelah sana, pakai usung perahu. Dia naik perahu, perahu naik dia. Dia naik perahu naik dia. Lepas tu yang pemimpin ni bersenang lenang, antara orang yang terkaya di dunia. Kita bukan dengki. Bila kita bercakap macam ni, orang kata pasal apa nak dengki? Dah harta dia. Harta dia kok mana tuan-tuan? Gaji dia berapa? Pasal apa? Segala peluang pekerjaan tidak diberikan kepada rakyat tempatan. Kenapa wang yang begitu banyak, hasil minyak yang begitu banyak tidak digunakan untuk buat jalan bagi elok, perhubungan yang elok? Ini yang kita nak tekankan. Muslimin muslimat sekalian, walaupun mungkin ada orang tak suka kita bercakap benda-benda macam ni,
Tapi tuan-tuan, tugas saya ialah menyampaikan. Sama ada tuan-tuan setuju ataupun tidak, terpulang kepada tuan-tuan. Saya ada sedikit ilmu, saya ada sedikit kebolehan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada saya, yang saya rasa penting untuk saya kongsi dengan tuan-tuan, maka saya cerita kepada tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak setuju ataupun tidak, itu terpulang. Kita duduk dalam sebuah negara yang bebas, kita boleh bercakap, kita ada freedom of speech, kita ada freedom of expression, kita berkongsi perasaan, berkongsi pendapat. Mana-mana yang kita rasa tak sesuai, kita ketepikan. Mana-mana yang kita rasa bermanfaat, kita ambil. Bila isyak masuk? Sepatutnya bila pergi azan lah, bukan bila. Tak apa. Saya minta maaf tuan-tuan, sebab tadi pengurusi dah sebut kalau Bilal pergi azan saya kena berhenti. Saya pun tak sedar bila isyak masuk. Saya minta maaf tuan-tuan. Muslimin muslimat sekalian, itu menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad kepada kita. Tetapi tuan-tuan sekalian, dia ada tetapi. Golongan bukan Islam berusaha sedaya upaya untuk menunjukkan imej yang buruk kepada Islam. Yang menjadi masalahnya tuan-tuan, apabila orang Islam sendiri yang menjadi fitnah kepada agama Islam. Yang ni yang sukar untuk kita bersihkan. Saya nak ambil satu contoh. Saya duduk di UK dekat 4 tahun. Dekat hampir 4 tahun. 3 tahun 9 bulan. Bila ada sahaja cerita pelik, jenayah yang ganas, masalah-masalah tertentu, bila kita tengok siapa dia suspek, siapa dia pelaku itu, kita tengok nama orang Islam. Sedih tuan-tuan. Sedih. Memanglah sikap orang Islam itu satu. Yang keduanya, media Britain, dia cari sebab tuan-tuan untuk highlight sebesar-besarnya jenayah yang dilakukan oleh orang Islam. Ada doktor di UK dalam 2 tahun lepas. Tak tahulah doktor ni pasal apa. Muslim, doktor Muslim. Dia pergi letak macam satu kamera kecil pada skrin komputer dia. So bila pesakit dia datang, dia nak cek pesakit, dia pusing. Kamera tu menghala ke katil tempat dia cek pesakit dia. Dia buat lama dah. Jadi ada pesakit yang sedar dia sebenarnya sedang merakam perbuatan dia yang merawat pesakit perempuan. Report sampai kepada bahagian disiplin, menyebabkan doktor tadi dibicarakan. Masuk dalam paper tuan-tuan di UK, tengok-tengok doktor Islam. Malu tak? Perangai macam ni doktor bukan Islam tak buat, tapi doktor Islam yang buat. Satu masa, satu orang ibu, dia bunuh anak dia sebab anak dia ni susah nak baca Quran. Masuk dalam surat khabar UK, surat khabar Britain, ibu Muslim bunuh anak dia kerana anak dia gagal membaca Quran. Tuan-tuan, yang buat kerja pelik ada 1-2 orang je. Tapi kita nak jawab balik tuan-tuan, penat, susah, kerana damage, kerosakan itu telah berlaku. Nak pulih balik damage itu tuan-tuan amat susah. Walaupun dalam keadaan yang macam tu, tetapi masih ramai perempuan-perempuan Inggeris yang memeluk agama Islam setiap tahun. Tapi kita bermasalah sebab di sana kita tidak ada lelaki Muslim
yang sanggup mengahwini perempuan-perempuan Inggeris. Ustaz macam saya pun tak berani. Apa lagi hal lain? Tapi nak cerita kepada tuan-tuan, ramai yang masuk Islam, tapi kita tidak ada solution, tidak ada cara macam mana kita nak selamatkan wanita-wanita Inggeris yang begitu ramai yang masuk Islam. Sebahagiannya bila diinterview, ditemu duga, pasal apa dia masuk Islam, dia kata dia suka kepada orang Islam yang teratur hidup dia. Semayang subuh, semayang zuhur, semayang asar. Dia suka orang Islam sebab orang Islam tidak merokok. Dia suka orang Islam sebab orang Islam tak minum alkohol. Dia suka orang Islam sebab orang Islam ni family man. Sedangkan lelaki-lelaki Inggeris, tuan-tuan sekalian, dia biar dia tinggal isteri dia begitu sahaja, keluar malam, balik subuh. Rupa-rupanya image Islam dalam keadaan yang begitu teruk dibelasah oleh media-media barat, tuan-tuan. Tapi sebenarnya masih ramai orang-orang Inggeris yang mampu melihat Islam sebagai agama sebenar. Kawan saya, dia bekerja di Amerika. Kalau saya tak silap, satu tempat nama Columbia, ada Columbia. Saya tak ingat. Ada satu tempat di Amerika, di timur Amerika. Apabila timbul cerita-cerita dalam media bercerita tentang Bin Laden, Osama Bin Laden, yang bercerita tentang Al-Qaeda dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, masyarakat Amerika di tempat dia tinggal tidak percaya. Tak percaya, tuan-tuan. Rupa-rupanya media Amerika yang memainkan cerita itu, tetapi rakyat dia sendiri tidak semua yang terpengaruh. Sebab itu kita hari ini, muslimin muslimat sekali, kita perlu tahu apa yang patut kita lakukan supaya serangan-serangan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam kepada kita dapat kita tangani dengan cara yang betul. Baik. Dalam jihad ini juga, muslimin muslimat sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjukkan contoh apabila tentera-tentera Islam keluar pergi berperang, maka Nabi dan para sahabat mengiringi tentera-tentera Islam keluar untuk pergi berperang. Dalam satu peperangan, antaranya perang Tabuk, Rasulullah pernah mengiringi Ali yang mengepalai tentera-tentera Islam menuju ke Tabuk. Mana kita pakat keluar ramai-ramai, kita hantar dia sampai ke hujung kampung, ke hujung negara, untuk menunjukkan sokongan kepada tentera-tentera Islam. Muslimin muslimat sekalian, dalam suasana kita pada hari ini, kita sepatutnya menunjukkan sikap memberi sokongan kepada pejuang-pejuang Islam. Bila ada jihad dilancarkan, bila ada sesuatu perkara yang memerlukan sokongan moral, maka kita kena keluar beramai-ramai, keluar daripada rumah, tunjukkan sokongan supaya masyarakat tahu bahawa tentera Islam ini, ataupun pejuang-pejuang Islam ini, ataupun aktivis-aktivis Islam ini, ataupun pekerja-pekerja Islam ini mendapat sokongan kuat daripada masyarakat dia. Ini contoh yang ditunjukkan kepada kita. Banyaklah contoh, muslimin muslimat sekalian. Imam Ahmad umpamanya pernah menyertai acara pelepasan Abu Al-Harith dan pernah pegang selipar dia sebab mengikuti contoh Khalifah Abu Bakar yang menghantar tentera. Dia buka selipar dia, dia pegang selipar dia, tuan-tuan. Nak tunjuk bagaimana kita sanggup sama-sama bersusah payah dengan tentera-tentera Islam. Kita hari ini, tuan-tuan, masalahnya ada di kalangan kita yang sokong, tapi sokong cara diam-diam. Ini sebenarnya tidak mengikut sunnah. Sunnah ialah menzahirkan sokongan, tunjuk, kerana ini akan menjadi psikologi, perang psikologi, perang saraf. Saya nak ambil satu contoh. Apabila pemerhati dalam soal ketenteraan, dia bincang kenapa Amerika dia tunjuk
kelengkapan perang. Dia ada jet pejuang yang canggih, pesawat pejuang yang canggih. Dia tunjuk, dia cerita spek dia apa, kemampuan dia apa. Dia ada kapal perang, armada yang besar. Dia cerita armada ni terdiri daripada berapa helikopter, berapa jet pejuang, berapa peluru berpandu. Bila dia ada peluru berpandu, dia cerita macam mana peluru berpandu ni boleh pergi, sejauh mana boleh pergi, tahap kemusnahan yang boleh dilakukan. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya ialah, salah satunya ialah perang saraf, untuk mendatangkan kegerunan kepada musuh, supaya musuh takut kepada kekuatan Amerika. Islam juga mengajar benda yang sama. Kita zahirkan sokongan, kita zahirkan kekuatan, supaya masyarakat nampak kehebatan. Saya teringat dekat satu lawyer. Saya jadi lawyer 12 tahun tuan-tuan, sebelum saya sambung PhD. Jadi lawyer 12 tahun, tengok macam-macam gelagat peguam dekat mahkamah. Ada satu lawyer ni tuan-tuan, dia pergi dekat mahkamah, dia bawa buku penuh. Dia bawa dengan beg hitam. Kalau tuan-tuan tengok lawyer kan, dia biasa bawa beg hitam. Beg hitam dia penuh dengan buku. Bila nak berhujah, submission, oral submission di hadapan hakim, dia letak buku ni penuh depan meja dia. Tapi yang kami geli hatinya, bila dia berhujah, satu buku pun dia tak guna. Bukan kata ambil buka dah. Macam saya bawa buku ni, saya buka dan saya baca. Yang peguam ni, lawyer ni, dia bawa buku punya banyak, satu pun dia tak guna. Lepas tu ada kawan tanya dia, pasal apa dia bawa buku banyak-banyak, punya berat beg tu, dia tak guna pun. Dia kata apa? Aku saja nak gempak lawyer tu. Saja nak gempak. Bagi dia gerun. Bagi dia gerun. Bila dia gerun tuan-tuan, bercakap pun gagap, takut, idea pun hilang. Itu cara psikologi. Macam tuan-tuan tengok orang nak bertinju, kan, bertinju, dia buat garang dia tu, dahi sama dahi tu dia bersentuh. Yang ni tenung mata yang tu tenung mata di kawan ni. Macam tu lah tuan-tuan. Perang psikologi, tunjuk kehebatan. Setengah-setengah ustaz tu tuan-tuan, dia datang dengan jubah dia, dengan serban hebat dia, dengan beg dia. Tapi kadang-kadang cakap tak ada apa. Contohnya, contoh. Kadang-kadang cakap merapu. Contohlah. Saya bukan nak sindir siapa tak. Tapi contoh. Nampak hebat. Tapi tak ada apa pun. Macam kita tengok orang nak pergi interview, pakai punya segak, pakai kot hitam, tie, tu dia. Tapi bila duduk kat depan, habuk pun tak ada. Tapi at least dia cuba mendatangkan, kita kata, first impression. Ini muslimat sekalian. Jihad juga Nabi SAW dan diikuti oleh para sahabat dan para imam mazahib mengajar kepada kita bahawa bila kita melancarkan jihad, kita perlu menunjukkan moral support, sokongan moral kepada pejuang-pejuang Islam. Sokong. Setengah kawan-kawan kita dalam Facebook, dia tunjukkan sokongan dalam isu-isu tertentu. Bila ramai menunjukkan sokongan, tuan-tuan sekalian, dia memberi satu kesan psikologi yang hebat. Sekarang ni orang buat Facebook, orang duk fikir macam mana nak bagi like banyak, dapat like banyak. Perang psikologi. Orang ada blog, macam mana nak bagi follower, bilangan klik pada blog dia bagi banyak. Pasal apa tuan-tuan? Perang psikologi. Sekarang ni orang ada Twitter, dia nak ada follower yang banyak. Walaupun follower dia tak banyak, tapi dia create follower dia bagi nampak banyak. Pasal apa tuan-tuan? Psikologi. Itu dia muslimin muslimat sekalian. Sama juga, ada satu tempat saya pergi, dia tanya, ustaz, pasal apa setengah tempat dia sembahyang hari raya di luar masjid, mengikuti sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Pasal apa tuan-tuan? Sebab bila di luar masjid,
ramainya orang Islam yang berkumpul dengan pelbagai pakaian warna-warni baru sempena hari raya. Ini akan menunjukkan kehebatan orang Islam. Tunjuk. Tetapi berapa ramai di kalangan kita yang belajar benda-benda macam ni, yang praktik, implement benda-benda macam ni. Sebab itu saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, kita perlu mengikuti semua yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kesimpulannya, saya minta maaf dah 9.30. Muslimin muslimat sekalian, kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ini ialah jihad satu ajaran penting dalam ajaran Islam yang kita semua mesti laksanakan untuk mencapai kemenangan untuk Islam dan umat Islam. Kerana tidak ada jihad yang sebenarnya lah menyebabkan umat Islam berhadapan dengan pelbagai masalah. Di Syria tuan-tuan, di Mesir, kalau semua orang Islam memberikan pertolongan kepada orang Islam yang ditindas di bumi Syria, contohnya, tuan-tuan ingat Syria berani ke nak tindas rakyat dia? Kalau Malaysia, Indonesia, umat Islam di Brunei, umat Islam di negara-negara minoriti sebagaimana Thailand, Singapura, Filipina, di Asia Tenggara ni tuan-tuan, campur dengan umat Islam di China yang ratusan juta jumlah dia, campur dengan umat Islam di Amerika, di United Kingdom, di negara-negara Arab, semua berkumpul tuan-tuan sekalian, bantu umat Islam yang ditindas di Syria. Tuan-tuan ingat pemerintah Syria berani tak tindas rakyat dia? Tak berani. Tapi kerana sikap pemimpin-pemimpin ataupun golongan yang berkuasa dan sikap rakyat yang terlalu takut, akhirnya kita dapati setiap kali ada masalah di negara-negara umat Islam, setiap kali itulah umat Islam hanya mampu berbicara, hanya mampu berdiskusi. Tuan-tuan boleh bayang dalam YouTube macam mana mereka bunuh kanak-kanak. Kita tak boleh lakukan apa-apa. Kita tengok melalui YouTube, tapi kita tak boleh melakukan apa-apa. Betul lah sebagaimana yang disebut oleh Ahmad Didat. Ahmad Didat bila dia ulas tentang kekejaman Yahudi Zionis, bila dia ulas tentang kelahiran Ishaq dan Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Ismail, dia menceritakan bahawa bagaimana Allah Subhanahu Habib Bateri. Tak apa, dia suruh berhenti dah 9.30. Okay. Itu tandanya kena berhenti 9.30. Baik, tuan-tuan sekalian, Ahmad Didat kata itu menunjukkan bahawa bila disebut alim, menceritakan bahawa Nabi Ishaq, yang mana daripada Nabi Ishaq keluarnya keturunan Yahudi, daripada Nabi Ismail keluarnya keturunan Arab, lebihnya keturunan Ishaq ke atas keturunan Ismail ialah ilmu. Maka Ahmad Didat, almarhum Ahmad Didat mengatakan bahawa pentingnya ilmu, dan membaca ini dia kata kita boleh lihat bagaimana perancangan Zionis untuk menjadikan Palestin sebagai negara Yahudi tertulis sudah begitu lama, tidak menjadi rahsia. Orang Arab tahu, orang Islam tahu, tetapi kadang orang Islam tidak mengambil manfaat daripada membaca bahan-bahan yang ditulis oleh Yahudi yang mengatur rancangan untuk merampas tanah Palestin daripada tangan orang Islam, menyebabkan rancangan yang tidak lagi menjadi rahsia tapi telah diketahui oleh orang Islam.
orang Islam tetap gagal untuk menghalang rancangan jahat Zionis bagi merampas tanah Palestin. Tahu ke tak tahu? Tahu. Ambil tak tindakan terhadap apa yang kamu tahu? Tidak ada tindakan. Ini dia masalah yang berlaku kepada orang Islam. Kamu tahu ataupun tidak kezaliman yang berlaku di Syria? Kamu tahu. Malah teknologi sekarang lebih hebat daripada pada zaman dahulu. Boleh tengok melalui YouTube, terang bagaimana Syria melakukan kezaliman kepada anak-anak mereka sendiri, anak-anak kecil mereka sendiri. Bukan anak mereka, tapi anak rakyat mereka sendiri. Tetapi umat Islam tidak mengambil sebarang tindakan, tuan-tuan sekalian. Begitu juga yang berlaku di Mesir. Seperti yang saya ceritakan di Kampung Perlis semalam, tuan-tuan sekalian, ini merupakan ulangan demi ulangan sejarah, ulangan kepada Algeria tahun 1991, pilihan raya berpihak kepada gerakan Islam. Pejuang-pejuang Islam menangis kerana meraihkan kemenangan pilihan raya pusingan pertama. Tetapi kerana sistem demokrasi berpihak kepada gerakan Islam, maka golongan sekular Algeria membunuh demokrasi yang ada di Algeria pada tahun 1991. Itulah juga yang berlaku di Turki apabila Dr. Erbakan yang menerajui Refah Partisi, tuan-tuan sekalian, memenangi pilihan raya di Turki, tetapi kerana polisi dasar yang diperkenalkan oleh Erbakan, Najmuddin Erbakan, tuan-tuan sekalian, tidak berpihak kepada sekularisme dan sekularis, maka golongan tentera yang mendukung sekularisme menggulingkan Erbakan. Kerana itu Erdogan yang banyak belajar daripada Erbakan mengambil sikap yang sangat berhati-hati. Sekarang berlaku kepada Presiden Mursi. Muslimin muslimat sekalian, kalau kita orang Islam bersatu, tidak akan ada orang ataupun musuh Islam yang berani membunuh orang Islam yang sedang solat jemaah. Tapi kerana kita orang Islam yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti buih-buih di lautan, di pantai, bilangannya banyak, menakjubkan, tetapi lemah, fragile, sebagaimana fragilenya buih di lautan, tanpa perlu kepada pepejal untuk memecahkan dia. Cukup dengan angin yang lembut dipecahkan buih-buih berkenaan. Itulah ciri masyarakat pada akhir zaman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat sekalian, tiga perkara tersebut, jihad, kebijaksanaan ataupun kepintaran, hikmah, dan yang ketiganya kebajikan, itu tiga perkara yang perlu kita lihat. Maka bila datang bulan Ramadan, kita berjuanglah bersungguh-sungguh untuk pastikan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kita keluar daripada bulan Ramadan, kita jadi seorang yang kental. Perkara yang haram kita akan buang, maksiat kita akan perangi. Apa yang kita akan lakukan hanyalah perkara yang diajar oleh Allah Ta'ala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan segala gerak kerja kita lakukan dengan cara yang pintar, yang bijaksana. Janganlah menjadi seorang Islam yang mudah diperbodohkan oleh musuh-musuh Islam. Dan pada masa yang sama, dalam bulan Ramadan, kita lipat gandakan pertolongan dan bantuan kita kepada saudara-saudara kita yang tidak mempunyai nasib yang baik seperti kita. Bagi orang yang mempunyai kelebihan harta benda, belanjakan sebahagian daripada harta benda. Bagi sesiapa yang ada kekuatan tulang 4 kerat, maka gunakanlah tulang 4 kerat dia untuk membantu rakan-rakan seagamanya. Bagi sesiapa yang ada idea-idea yang bernas, janganlah lokek, janganlah kedekut untuk menyumbangkan idea-idea bagi menolong saudara-saudara seagama. Kerana semuanya ini, muslimin muslimat sekalian, akan menjadi syafaah, akan menjadi bantuan kepada kita, menolong kita pada hari kita mengharapkan pertolongan di padang mahsyar dalam keadaan semuanya bertelanjang.
tidak berpakaian, tidak ada lagi rasa malu, tetapi semuanya memikirkan nasib masing-masing dalam keadaan yang mencemaskan. Tidak ada apa-apa lagi yang dapat membantu mereka melainkan syafaat daripada Allah dan Rasul sahajalah yang dapat menyelamatkan mereka daripada kecelakaan di pada mahsyar. Apa yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, yang silap, saya mengharapkan nasihat, teguran daripada tuan-tuan sekalian supaya tidak dilakukan kesilapan-kesilapan yang sama pada masa yang akan datang. Kita adalah makhluk Allah Ta'ala yang mempunyai pelbagai kekurangan, pelbagai kecacatan, maka yang sempurna hanyalah Allah Azza wa Jal. Moga-moga amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan yang salih. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dan juga dosa ibu bapa kami, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami semasa kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman, dan masukkanlah kami ke dalam syurga dengan iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemenangan kepada Islam dan umat Islam. Berikanlah kemenangan kepada Islam dan umat Islam. Berikanlah kemenangan kepada Islam dan umat Islam. Kehinaan kepada kekufuran dan orang-orang yang kafir. Kehinaan kepada nifaq dan orang-orang munafik. Kehinaan kepada kezaliman dan orang-orang yang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah saudara-saudara kami di bumi Mesir ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di bumi Syria ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Fatani dan di seluruh dunia ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lemah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk menghadapi musuh-musuh-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.